Pelancaran perasaman Galeri Inovasi Padi ini pada 18 Februari 2020 lah. Dan selepas itulah kita terus buat laman sawah. Seterusnya kita wujudkan dalam laman sawah tu ada aktiviti-aktiviti lah. Dan aktiviti itulah yang kita rasa sebagai daya tarikan pada pengunjung lah sampai setakat hari ini lah. Dia sebenarnya banyak kebaikan lah pada orang awam lah. Terutama orang-orang yang di bandar lah, mana orang bandar ni mungkin tidak pendahan pada sawah-sawah padi kan. Mana padi-padi yang kebanyakan ni padi di luar-luar Jelapang ni mungkin orang bandar tak dapat mendekati. Jadi mungkin orang bandar ni lebih tahunya beras ni. Jadi bila datang ke Taman Agro Teknik Mandi Taik Karang ni, dia dapat sendiri macam mana pokok padi itu ditanam sehinggalah di proses penuaian lah. Alam semula jadi wujud dengan ekosistem biologi kompleks yang menghubung kait antara flora dan juga fauna. Setiap makhluk di muka bumi ini memerlukan mikrob baik atau lebih dikenali sebagai efektif mikrob. Konsep efektif mikrob ini menggabungkan 3 jenis mikrob baik iaitu bakteria fotostrofik, yeast dan juga bakteria asid laktik. Kesan dan fungsi efektif mikrob ini untuk menyuterakan mikrob berbahaya dan mikrob berfaedah secara seimbang untuk kegunaan semua. Penggunaan EM ternyata memudahkan kepada pelbagai sektor agro. Kandang kambing yang diusahakan oleh Puang Heng berinovasi menggunakan teknologi fermentasi dan kultur EM. Dan kita akan lihat bagaimana EM dihasilkan daripada perut kambing yang diproses sehingga terhasillah baja organik dan bahan pencuci serbaguna yang berkesan. Sebelum saya mengetahui yang proses EM ni kan, sebelum itu memang saya sudah ada guna enzyme lah. Jadi masa guna enzyme dia dalam bilangan kuantiti mikrob itu kalau banding dengan EM kan, EM dia lebih banyak lagi. Sebab itu last saya dari enzyme saya pun tukar kepada EM lah, guna untuk jadi pencuci kandang dan juga untuk tumbuh-tumbuhan dan juga alam sekitar lah. Sebab dengan guna perut kambing itu, dia dalam yang proses ini kan dia menggunakan berbagai jenis bahan organik yang lain. Jadi untuk mendapatkan mikrob yang beraneka jenis untuk menjadikan lebih berfungsi untuk alam sekitar kita. Mula-mula kita kena buat EM dulu. Kita proses EM1. Lepas EM1 itu kita kena dilute jadi EM4. Jadi dari EM4 baru campurkan bahan kimia sikit yang untuk pencuci itu. Kita mengurangkan chemical untuk alam sekitar kita. Dari peringkat awal kita cuba-cuba saja. Sampai last kita baru tahu macam mana yang agak best sekali untuk diguna. Untuk cuci ke, untuk halau serangga ke, untuk basmi kurang kuman untuk kandang ke, semua boleh digunakan. Kalau kurang faham kan, kita kontak veterina, pegawai veterina dan kita ambil maklumat yang lebih lanjut. Ini ialah mikroorganisme hidup. Ia makroorganisme yang berfaedah yang dihasilkan melalui culture campuran yang terdiri daripada bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik dan yeast. Dan bagaimana dia berfungsi? Dia berfungsi merancangkan pertumbuhan bakteria patogen dan bakteria jahat yang ada dalam sistem pertumbuhan. Usahawan yang mengaplikasikan program ini sebetulnya dia mengaplikasikan isi rumah. Sebab di dalam perut kambing dia ada rumah
Dia dari diplom, omasem dan omasem. Dalam rumen itu terdapat banyak mikroorganisme yang boleh diaktifkan untuk jadikan IM1. Sebab apa isi rumen itu dijadikan pilihan sebagai sumber asas kepada IM1. Ia ini mempunyai berbagai mikro dan berbagai mikroflora yang ada dalam isi rumen. Berbanding dengan kalau kita menggunakan buah-buahan sebagai untuk dihasilkan bagi kita. Yang ini bersifat natural, bersifat semula jadi alam. Dia bukan bersifat kimia. Kita menggalakkan penggunaan IM itu kerana ia bersifat natural. Pencuci yang bersifat konvensional dan bersifat kimia. Bila kata natural tadi, ia adalah sumber alami yang mana penggunaan dia kalau IM itu sendiri dapat memunculkan pH. Dia tidak mendatangkan kesan sampingan sebab penghasilannya 100% daripada organik dan sumbernya pun mudah didapati di sekeliling kita. Apa yang saya nak tekankan sini, IM memang berkesan dan bagus untuk masyarakat dan Kuaheng kesadaran Kuaheng bahkan seluruh peternak yang ada di Malaysia perlu menggunakan IM sebagai sumber solusi pada permasalahan, contohnya kalau ada masalah berkaitan dengan pencemaran bau dan sebagainya. IM1 itu kita kena guna bahan dia ada salah satu yang penting mesti nak ada perut kambing. Kita nak dapatkan rumput dalam perut itu, bukan kita pakai perut. Rumput itu untuk dapatkan mikrob. Jadi mikrob itu kita campur dengan isi nanas, dengan itu susu kambing, dengan dedak beras, dengan air beras, kulit udang atau ikan kepala. Kalau tidak ada bahan ini, kita boleh guna belacan untuk gantinya. Yang bahan ini kita kena masak untuk basmi kuman. Lepas itu, kita baru campur untuk proses. Dia 12 hingga 24 jam. Masa itu, dia akan jadi IM1. Kita proses IM1, kita akan nampak dia ada lapisan. Kalau dia secara elok kan, dia lapisan akan ada 3 lapisan. Lapisan yang atas ini rumput itu kita buang, kita ambil air IM itu saja. Jadi dari IM itu kita kena campur molasses untuk kasih dia makanan untuk mikrob. Selepas kita campur yang ini, kita simpan setakat 4 hingga 7 hari. Macam mana kita boleh membezakan dia elok ke tidak? Dari segi bau dia. Kita ciumkan bau dia, kalau bau dia masam manis, makna dia elok. Dan atas dia ada satu lapisan mikrob putih. Makna itu elok. Kalau IM4 itu sudah rosak kan, dia akan jadi warna hitam dan bau macam air longkang, itu bau tak sedap. IM4 yang elok dia akan berwarna kuning emas. Inovasi dan teknologi IM merupakan lubuk yang baik untuk mereka yang bijak memanfaatkannya. Jadikan pandangan kita ibarat mata lebah, pandai memilih sesuatu dan dapat menghasilkan yang terbaik. Jika ia hinggap di atas dahan, tidak merosakkannya, dan jika hinggap di atas bunga, tidak mengoyakkannya. Kita kembali selepas ini. Zero waste ini untuk kita mesra alam. Selain daripada mesra alam, kita boleh dapatkan hasil yang lebih lumayan. Dan kalau untuk tumbuh-tumbuhan kan, dia lebih singkat untuk jangka masa untuk dapat hasil. Jadi kalau kita guna chemical, dia ambil masa agak panjang dan lama-kelamaan tanah akan jadi liat dan rosak. Tumbuh-tumbuhan kita pun boleh jadi lebih segar dan lebih kurang penyakit dan lebih kuatlah, lebih sihat. Kira hasil biasa macam orang kata kan, tanam cili memang susah kalau tak ada ubat. Memang tak boleh.
Tapi bagi saya kan, cili saya boleh tinggi setakat orang tinggi. Langsung tak guna setitik ubat pun. Cuma guna EM dan baja bioorganik saya sendiri itu saja. Ini benda ini diproses daripada mikrob kan. Jadi kita tidak boleh terdedah pada tempat yang bercahaya terang. Kita kena simpan dalam suhu bilik. Kalau kita terdedah pada cahaya matahari, dia jangka hayat dia akan jadi pendek. Jadi kan masa kita guna, kita kena pandai-pandai lah, kena simpan dalam tempat suasana yang elok. Homestay yang selalu mai beli untuk kegunaannya. Tak ada pekerja banyak, jadi saya pun tak buat secara macam penghilangan yang besar lah, secara manual. Jadi jual ke tempat yang berdekatan dan orang yang kenal. Dan cuma selepas orang guna, mereka rasa elok dan recommend bagi kawan-kawan dan kawan akan mai beli sini. Masa akan datang kalau anak lah dia nak sambungkan bidang ini kan, memang ada minat untuk buat penghilangan. Jadi kilang untuk buat secara besar-besaran untuk tolak ke pasaran lah. Selepas gunakan ada respon setengah macam kawan dia bagi tahu, dia customer yang bagi tahu sejak dulu dia guna yang pasaran yang sedia ada kan, selalu lukakan tangan, dan selepas guna pencuci saya ini kan, masalah ini sudah tak timbul lagi lah. Kita boleh guna spek ataupun pinggan plastik yang berlemak. Kita boleh cuci on the spot, kita boleh tengok rasa kebersihan dia macam mana. Kalau sebab memang dia buang lemak dengan lebih cepat dan lebih bersih. Tebu merupakan sejenis tanaman yang menghasilkan gula dari keluarga Pausiae, dan hampir 75% tanaman tebu di Malaysia digunakan secara segar dan diproses untuk dijadikan jus air tebu, dan selebihnya dieksport ke luar negara, terutama di Singapura. Di Taman Agroteknologi Mardi ini, anda dapat menikmati jus air tebu secara segar dan merasai sendiri proses pembuatannya. Terima kasih Taman Agroteknologi Mardi Tanjung Karang kerana menerima kunjungan Agrotek pada minggu ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk paparan yang lebih menarik.